Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Jalib Abdul Rakib, student OUM Cawangan Ipoh, Green Hill. And then video kali ini berkaitan dengan subjek XBEP 4103, iaitu Amalan Kesihatan Persekitaran. Tajuk kali ini berkaitan dengan penyakit mani mata yang berlaku di Jepun sekitar pada tahun 1956. Untuk slide pertama ni kita akan pergi ke definisi keracunan merkuri. Keracunan merkuri adalah sejenis keracunan logam kerana apabila sesuatu terdedah kepada merkuri. Gejala bergantung pada jenis, dos, kaedah dan jangka masa pendedahan. Seterusnya antara gejalanya ialah ianya mungkin termasuk kelemahan otot, koordinasi yang lemah, mati rasa di tangan dan kaki, ruam kulit, kegelisahan, masalah ingatan, masalah bercakap, masalah pendengaran atau masalah penglihatan. Pendarahan tahap tinggi terhadap metil merkuri dikenali sebagai penyakit mani mata, iaitu yang kita sudah tahu penyakit ini berlaku di Jepun. Kita akan pergi ke definisi penyakit mani mata. Penyakit mani mata ini dikenali juga sebagai penyakit krisan mani mata, adalah penyakit saraf yang disebabkan oleh keracunan merkuri. Penyakit mani mata pertama kali ditemui di kota Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepun pada tahun 1956. Bahan kimia yang sangat beracun ini biokumulasi dan biomagnetisasi pada kerang dan ikan di Teluk Minamata dan Laut Shiranui, yang ketika dimakan oleh penduduk setempat mengakibatkan keracunan merkuri. Penyakit ini disebabkan oleh pembebasan metil merkuri dalam sisa air industri dari kilang kimia milik Crescent Corporation yang berlanjutan dari tahun 1932 hingga ke 1968. Ia juga membahayakan kepada haiwan seperti kucing, anjing dan babi yang menyebabkan kematian. Seterusnya kita akan tengok gambar-gambar yang diakibatkan oleh penyakit mani mata ni. Untuk next slide. Seterusnya kita akan pergi ke punca penyakit mani mata ni. Penyakit mani mata ni kadang-kadang disebut sebagai penyakit krisan mani mata, adalah sindrom neurologi yang disebabkan oleh keracunan merkuri yang teruk. Gejala termasuk ataksia, mati rasa di tangan dan kaki, kelemahan otot umum, penyempitan bidang penglihatan dan kerosakan pendengaran dan pertuturan. Dalam kes yang melampau, kegilaan, kelumpuhan, koma dan kematian berlaku dalam beberapa minggu selepas bermulanya gejala. Bentuk penyakit kongenital juga boleh mempengaruhi janin. Seterusnya pada akhir 1950-an, Teluk Minamata, Jepun tercemar dengan merkuri dari kilang berdekatan yang mengeluarkan bahan kimia acetaldehyd, pipe sisa kimia Crescent Corporation. Merkuri biotransformasi oleh bakteria di dalam air menjadi metil merkuri atau merkuri organik yang biokumulasi dan bionifikasi dalam otot ikan. Slide kali ini kita akan berceritakan pasal mengenai kesan penyakit mani mata dari aspek kesihatan. Pertama, banyak rakyat terkorban kerana kesihatan terjejas. Penyakit ini menyerupai seseorang dengan keracunan logam berat. Kesedaran bahawa sebahagian merkuri menimbulkan ancaman serius terhadap kesihatan manusia bermula dengan tragedi yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun. Bermula pada pertengahan 1950-an, mereka mengalami sawan, mula terhuyung hayang dan mengeluarkan air liur secara berlebihan. Kematian bermula termasuk kanak-kanak yang baru dilahirkan. Pendedahan merkuri pada tahap tinggi boleh membahayakan otak, jantung, ginjal, paru-paru dan sistem imun orang dari semua peringkat umur. Efek yang kedua ialah bayi yang dilahirkan cacat. Kesan terpenting yang terdapat pada sebahagian merkuri pada orang adalah pada anak yang dilahirkan oleh wanita yang terdedah kepada tahap tinggi semasa kehamilan. Dalam kes yang melampau, mereka mengalami sawan dan cerebral palsy, iaitu mereka juga mungkin dilahirkan buta atau pekak. Dalam kes yang kurang ekstrim, mereka telah mengurangkan kecerdasan, ingatan yang lemah dan gangguan defisit perhatian. Penyakit ini sangat berbahaya.
Okey, kesan penyakit minimata dari aspek alam sekitar pula. Okey, pertama, kemusnahan ekosistem. Burung dan mamalia yang memakan ikan lebih terdedah kepada merkuri daripada haiwan lain dalam ekosistem air. Begitu juga pemangsa yang memakan haiwan pemakan ikan mungkin sangat terdedah. Pada tahap pendedahan yang tinggi, kesan berbahaya metil merkuri pada haiwan ini termasuk kematian, pembiakan berkurang, pertumbuhan dan perkembangan yang lebih perlahan dan tingkah laku yang tidak normal. Bagi pencemaran air pula, air akan tercemar dan tidak bersih untuk digunakan oleh haiwan dan manusia. Okey, untuk gejala awal penyakit minimata ni, gejala awal antaranya ialah kaki dan tangan menjadi gemetar dan lemah, kelelahan, telinga berdengung, kemampuan melihat jadi berkurang, kehilangan pendengaran, percakapan jadi tidak menentu, serta gejala menjadi tidak terkendali. Beberapa kes penderitaan penyakit minimata yang berat menjadi gila, tidak sedarkan diri, meninggal setelah berbulan menderita penyakit ini. So, efek yang paling teruk untuk penyakit ini ialah boleh menyebabkan kematian kepada manusia ataupun haiwan yang terdedah dengan merkuri ini. Okey, seterusnya tindakan undang-undang. Okey. Crescent akhirnya berhenti meracun perairan minimata pada tahun 1968. Menurut pemerintah Jepun, 2,955 orang menghidap penyakit minimata dan 1,784 orang telah meninggal dunia. Penyelidik percaya bagaimanapun bahawa kriteria yang digunakan oleh kerajaan untuk mendiagnosis penyakit minimata terlalu ketat dan sesiapa menunjukkan apa-apa tahap gangguan sensori harus dianggap sebagai mangsa. Setakat ini, Crescent telah memberi pampasan kepada lebih 10,000 orang dan terus terlibat dalam saman mengenai perkara itu. Okey, pada Oktober 1982, plaintiff memfailkan saman terhadap kerajaan Jepun dengan mengatakan ia telah gagal menghentikan Crescent daripada mencemarkan alam sekitar dan sebenarnya kelihatan dengan cara yang lain manakala Crescent melanggar undang-undang pencemaran. Okay, pada April 2001, Mahkamah Tinggi Osaka memutuskan bahawa Kementerian Kesihatan dan Kebajikan seharusnya mula mengambil tindakan mengawal selia untuk menghentikan keracunan pada akhir 1959 selepas para penyelidik menyimpulkan bahawa penyakit minimata disebabkan oleh keracunan merkuri. Mahkamah juga mengarahkan Crescent membayar 2.18 juta ganti rugi kepada plaintiff. Okey, pada 16 Oktober 2004, Mahkamah Agung Jepun mengarahkan kerajaan membayar ganti rugi 71.5 juta yen iaitu bersamaan dengan $703,000 kepada mangsa-mangsa penyakit minimata. Menteri Alam Sekitar membungkukkan permohonan maaf kepada plaintiff. Selepas 22 tahun, plaintiff mencapai matlamat mereka yang membuat mereka bertanggungjawab atas kesan-kesan pencemaran industri terburuk Jepun kerana kecuaian mereka. Pada tahun 2010, Crescent diperintahkan untuk membayar 2.1 juta yen dan allowance perubatan bulanan kepada mereka yang tidak diperakui oleh kerajaan sebagai syarat. Lebih daripada 50,000 orang memohon pampasan ini, menunjukkan bagaimana lebih 5 dekad kemudian kesan bencana ini masih diresai. Okey, strategi untuk menghapuskan penyakit minimata ni. Okey, penyakit ini tidak mampu dihapuskan ketika itu sehinggalah pencemaran merkuri itu berakhir. Pada waktu itu, orang ramai sudah mula menunjukkan protes terhadap Crescent Corporation. Walaupun syarikat tersebut tahu merekalah dalang di sebalik keracunan merkuri yang dideritai rakyat minimata, mereka terus-menerus menafikan sebarang tuduhan yang dilemparkan. Mangsa penyakit minimata telah bangkit dan bertindak memfailkan saman ke atas Crescent Corporation. Moral syarikat ini telah dikritik hebat ketika mereka pertama kali dibawa ke muka pengadilan. Sehingga hari ini, Crescent Corporation masih perlu membayar saman kepada hampir 10,000 orang mangsa. So, masalah ini masih berterusan sekiranya tidak dibendung dengan elok dan betul. Okey, tindakan yang perlu diambil apabila berlakunya penyakit macam ni. Okey, pertama, menghadkan pengambilan jenis makanan laut yang berpotensi mempunyai kadar merkuri yang tinggi. Elakkan memakan makanan laut dengan kadar merkuri yang tinggi semasa hamil. Elakkan aktiviti yang berisiko tinggi terkena merkuri seperti memasak dengan kayu bakar di dalam rumah atau di bilik dengan pengudaraan yang buruk. Okey, basuh tangan atau mandi dengan segera sekiranya anda merasakan anda telah terkena merkuri.
Okey, last sekali berhati-hatilah semasa membuang produk yang mengandungi merkuri atau ketika membersihkannya sekiranya terdapat kebocoran atau tumpahan merkuri. Okey, slide terakhir ni kita akan pergi kepada cadangan dan strategi untuk mencegah permasalahan merkuri ni ya. Okey, pertama, analisis bahaya dan titik kawalan kritikal iaitu HACCP adalah pendarahan sistem pengurusan untuk meningkatkan keselamatan makanan dengan mencegah pencemaran makanan daripada bahaya biologi, kimia dan fizikal dalam proses pengeluaran. Ia bermula dengan menjalankan analisis bahaya, mengenal pasti titik kawalan kritikal, menetapkan had kritikal, memantau titik kawalan kritikal, menetapkan tindakan pembetulan, pengesahan dan penyimpanan rekod. Okey, selain itu kita boleh amalkan pengurusan sisa berbahaya. Okey, amalan dalam pengurusan sisa berbahaya ni adalah penghantaran sisa berjadual. Trak dilengkapi dengan ciri keselamatan tambahan dan mengikuti jalan yang ditentukan yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar iaitu JAS. Okay, yang kedua, operasi loji pembakaran. Bentuk pepejal atau cecair sisa organik dibakar di kilang insinerasi. Okay, yang ketiganya adalah pengurusan TPA yang selamat. Dasar tempat pembuangan sampah yang dilindungi dilapisi oleh bahan yang tidak dapat dilapisi berlapis-lapis yang mencegah sampah meresap ke tanah. Okay, dan terakhir iaitu nombor 4, program pemantauan alam sekitar. Program pemantauan alam sekitar yang komprehensif merangkumi pemantauan air sungai dan darat, kualiti udara serta flora dan fauna kawasan untuk pemeliharaan alam sekitar. Okey, item-item ini kita boleh amalkan di Malaysia untuk mengelakkan berlakunya keracunan merkuri. So, langkah-langkah ini perlulah diambil dan dipraktikkan sama ada daripada syarikat yang mengeluarkan bahan berbahaya ni atau kita sendiri akan mengambil langkah untuk berjaga-jaga daripada terkena bahan yang berbahaya ini.